jumpa orang kat sana surau kan macam ni lah. Kata bang, kalau saya macam ni saya rugi bang. Kenapa? Tak ada hasil. Kalau kita salam ada juga dapat. Kalau jadikan cicil macam ni itu tak boleh bohong. Betul lah ni. Tak boleh. Salah. Banyak jemaah. Allah sayang. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: La yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar. هجرة ضمرة بن أبي العيس أو ابن العيس رضي الله عنه. أخرج الفريابي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: لما أنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر الآية، ثم ترخص عنها أناس من المساكين ممن بمكة حتى نزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية، فقالوا هذه مرجفة، حتى نزلت إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فقال ضمرة بن العيس أحد بني ليث وكان مصاب البصر وكان موسرا: لئن كان ذهاب بصري أني لأستطيع الحيلة، لي مال ورقيق، احملوني. فحمل ودب وهو مريض، فأدركه الموت وهو عند التنعيم، فدفن عند مسجد التنعيم، فنزلت فيه خاصة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله الآية. وعلقه ابن منده لهشيم عن سالم، وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق إسرائيل عن سالم الأفطش. Alhamdulillah, minggu lepas kita dah mula tentang penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas mana diizinkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak orang yang kerap salah tafsir akan asbab yang diikhtiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan darjah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Nabi pun berhajat kepada asbab kan. Sebenarnya seperti ayat yang saya selalu sebut kan, nazare badli to nazare badli. Dia kata bila when you change your view will be changed. When you change your view kan, bila kamu tukar pandangan kamu, pemandangan pun akan berubah.
Dalam bahasa Inggeris dua-dua panggil view. Kita sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhajat kepada asbab, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan atas air, terbang di langit, kan, macam mana kita nak jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh? Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup kehidupan seperti kita. Nabi pilih untuk jadi abdar rasulah, seorang hamba, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memilih perkara itu untuk mengajar kita setiap step. Sehingga ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sekali kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata, semenjak aku mengetahui bahawa engkau akan menjadi isteriku di syurga, kata, aku rasa kematian tu telah menjadi mudah untukku. Ulama kata, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada keinginan seperti itu selepas Rasulullah dah jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Selepas Rasulullah, tak. Sebenarnya Rasulullah cinta kepada Allah, cinta segala-galanya, sehingga Nabi kata, kalaulah aku boleh jadikan seseorang itu khalil, nescaya aku jadikan siapa? Abu Bakar sebagai khalil aku. Tapi untuk mengajar kita kehidupan rumah tangga, untuk mengajar kita, sebenarnya nak ajar kepada kita. Kita pula kata Rasulullah kahwin itu, kita sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup kehidupan kita. Sebab tu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pergi ke Gua Sur, Nabi sallallahu alaihi wasallam jengkek, kan? Macam tu, nak ajar kepada kita supaya kita jangan kata, alah Rasulullah bolehlah jalan biasa, Nabi jalan je, semua hilang, kan? Tak ada dah tanda-tanda, semua hilang, semua jadi macam apa, macam magic, kan? Tak ada magic. Nabi berjalan, berhijrah dengan asbab yang sempurna supaya setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh. Tak ada apa-apa terbang-terbang semua. Nabi berhijrah seperti orang biasa macam kita, dengan asbab bainal khauf wal raja, dengan harapan, dengan ketakutan. Nabi berhijrah sehingga bila Abu Bakar takut, jangan takut, Allah kan ada. Allah kan ada. Innallaha ma'ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kedudukan tinggi. Memang Rasulullah, innama ana basyarum mislukum, manusia seperti kamu. Tapi bukankah kalau Rasulullah minta Allah boleh berikan? Tapi Nabi pilih apa? Tak. Aku nak susah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ajar umat aku, untuk sedia berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi maksum. Nabi tak buat apa pun, Nabi maksum. Nabi bukan seperti kita. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tapi kita ni, Nabi nak ajar kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ikhtiarkan asbab dan telah hidup dengan kesusahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ajar, dan tak ada siapa pun daripada kalangan umat Nabi boleh jadikan itu excuse, kata Nabi dulu bolehlah. Kan Nabi jalan sikit je terus terbang. Kan kita macam mana nak kena naik kapal terbang? Nabi pun naik unta berhijrah, tuan-tuan, kan? Nabi pun dengan panas terik, kan, dengan kesusahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Sekejap, okay, tak apa, kita sambung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ikhtiar asbab sepenuhnya dalam penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa kurang sedikit pun. Maksudnya ikhtiar sepenuhnya, bawa bekalan, kan, dan minum-minuman. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia seperti kita, tapi Nabi boleh saja
minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah turunkan manna wassalwa kepada Bani Israel. Tak boleh kan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dan Allah berikan semua. Tapi macam mana kita nak jadi Nabi contoh kelak? Nabi adalah uswatun hasanah sehingga hari kiamat, sehingga manusia yang terakhir Nabi adalah contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Makkahul Mukarramah. Nabi keluar rumah pada hujung bulan Safar, tapi bagaimanapun kebanyakan majoriti ulama tarikh mengatakan permulaan hijrah adalah daripada mulanya bulan Rabiul Awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Maksudnya sebelum tu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kan, pergi ke Gua Sur, kepada Gua Sur. Masa itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam jengkel kan. Jadi siapa Abdullah bin Abu Bakar, dia akan datang dan dia akan padamkan kan, dengan ada seorang lagi hamba kepada Abdullah, kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, mereka akan padam jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya orang-orang musyrik, musuh tak dapat nak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minggu lepas kita dah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Yang terakhir, maksudnya salah seorang yang terakhir daripada kalangan yang berhijrah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Selepas Nabi tinggallah keluarga Sayyidina Abu Bakar, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu an kan, Ali radhiyallahu an kenapa tak hijrah? Sebab dialah tidur di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu kita kena tahu Nabi berhijrah ke mana? Ke Yathrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Nabi telah tukar nama daripada Yathrib kepada Madinatul Nabi, maksudnya bandar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata siapa yang sebut Yathrib falyastaghfirillah, hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Yathrib ni maknanya jahat, keburukan, tidak baik kan. Maksudnya dendam, macam itulah. Sebab dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dengan abang-abang dia, bila mereka datang jumpa dia kata la tasriba alaikumul yaum, hari ini tak ada apa-apa untuk kamu, maksud tak ada balas dendam untuk kamu lah. Jadi Yathrib ni membawa makna yang buruk. Nabi kata ini bukan Yathrib, bahkan ini adalah Tayyibah. Sebab tu kita kata apa? Ya Tayyibah kan. Ini adalah Tayyibah, bandar yang baik, bukan Yathrib. Nabi kata siapa sebut Yathrib, hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Madinatun Nabi, Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Quba, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di kalangan orang-orang di Quba, Banu Amr bin Auf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam, berada di sana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pandangan mengatakan 1 minggu, ada kata 10 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Dan seperti mana yang kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bina Masjid Quba, adalah masjidun ussisa 'ala taqwa, yang turun dalam surah At-Taubah. Ni adalah tentang berkenaan dengan Masjid Quba, masjid pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bina bila Nabi sampai ke Madinah. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak daripada situ, dan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bergerak, sebelum tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sampai masanya Nabi nak tiba, mereka dengar khabar, hari-hari orang Ansar akan keluar untuk tunggu, tapi Nabi tak sampai, mereka patah balik. Kan begitulah sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, mereka sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada qaul mengatakan mereka mengungkap nasyid tala'al badru alaina min saniyatil wada', kan, iaitu mereka naik bukit Saniyatul Wada'. Ni adalah gunung ataupun bukit yang mereka akan naik ke atas tu untuk memberi ucapan selamat tinggal. Itulah Saniyatul Wada'. Min Saniyatul Wada', mereka naik atas tu dan mereka menyanyi. Mereka menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa bulan telah datang kepada kami. Orang Yahudi ni yang menetap di Madinatul Munawwarah, Banu Nazir, Banu Qainuqa, Banu Quraidah, mereka ni adalah penjamin kepada Aus dan Khazraj, sebab mereka datang dulu. Mereka ni datang dulu ke Madinah, lepas tu barulah orang-orang Ansar yang berhijrah daripada Yaman ni datang. Jadi mereka ni sentiasa bangga dengan tamadun mereka. Kata mereka ni ada kitab, kamu tak ada kitab kan. Dan mereka tengah tunggu Nabi pula. Bila Nabi akhir zaman datang, dia akan bawa kitab. Kitab itu pun untuk kami juga kan. Tapi kerana ego mereka, bila Nabi SAW datang dan orang Aus dan Khazraj yang telah lebih awal mereka telah berjumpa dengan Nabi SAW, jadi dia orang rasa macam, oh kami dah ketinggalan ni.
Sepatutnya mereka tahu, walaupun ketika mereka mengerjakan haji pun mereka tahu Nabi dah ada. Tapi mereka, walaupun beberapa di kalangan mereka, orang tua mereka bagi tahu itu Nabi yang benar, tapi mereka tak beriman, mereka tolak. Maka mereka dirasa mereka dah apa panggil, tergugat sikit lah. Sebab Aus dan Khazraj sekarang ni dah ada kitab dah, ada rasul seperti kita. Dan itu memang mereka pun tahu, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Mereka tahu sangat. Jadi mereka dah mula tergugat dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang lagi yang tergugat siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pula kan lepas peperangan Bu'ath berlalu begitu lama. Sebenarnya peperangan antara Aus dan Khazraj ni, yang Bu'ath 5 tahun, peperangan civil dia orang selama almost 100 tahun. Asyik perang je mereka ni. Ni sampai dalam peperangan Bu'ath tu ramai orang tua mereka yang dah meninggal dunia. Apa dia? Madinah ni tempat dia memang very strategic. Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi, Nabi bagi tahu kepada sahabat, Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan aku untuk berhijrah ke satu tempat yang mana kanan kiri dia gunung batu dan tempat yang banyak pohon kurma, kan. Dia memang tempat yang sangat strategik. Dia macam ni. Ni daripada Mekah. Okey. Tempat saya duduk ni kan, masuk ke Madinah kan, Madinah ke arah utara Mekah. Masuk dia daripada kebun-kebun kurma. Kanan Gunung Ganang, kiri Gunung Ganang. Dan gunung-gunung ni bukan gunung-gunung yang orang unta pun tak boleh jalan atasnya. Jadi sebab tak boleh unta tak boleh jalan atas gunung tu, menyebabkan dia memang bandar yang mana ada protected lah. Ada protection daripada kanan kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk pergi berhijrah ke tempat yang memang Allah dah letak protection daripada awal lagi. Kanan kiri gunung. Jalan masuk dia pun ada gunung, tapi di situ ada kebun-kebun kurma yang mana memang tak boleh buat apa-apa lah. Kalau musuh nak serang pun takkan nak masuk dalam kebun kurma kan, itu pun dah tutup. Satu lagi belah sana saja yang ada jalan, dan di situlah berlaku Uhud. Nanti bila kita bincang pasal Uhud, di situ pun ada gunung juga. Maka di situlah berlaku peperangan Uhud. Dan bila berlaku peperangan Khandaq, di belah sanalah mereka telah gali longkang. Jadi kanan gunung, kiri gunung, belakang tempat masuk ni kebun kurma, belah sana pun ada gunung. Walaupun ada jalan, sana ada jalan tapi ada gunung, ada jalan sedikit, itu pun mereka gali khandak tu, longkang tu ataupun parit tu, jadi tak boleh masuk dah. Begitu strategik sekali Madinah ni. Sebab itulah orang-orang Aus dan Khazraj kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang kami ada ni memang strategik dan kami memang pandai dalam bidang peperangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya kuasa, Allah berikan tempat yang begitu terselamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dan bumi Madinah ni di bawahnya mengalir air, walaupun dia tak ada sungai tapi mengalir air di bawah tanah dia. Oleh kerana itulah penuh dengan kebun kurma subur kan. Sebab itulah orang Yahudi semua menetap kat sana, dia orang tak pergi Makkah pun. Dia orang menetap kat sana. Salah satu reason itulah. Kedua, sebab mereka dah diberitahu oleh Nabi Musa AS, kata Nabi akhir zaman akan datang, dia orang duduk situ. Baiklah, kita balik kepada kisah penghijrahan ni. Kena tahu juga tentang kedudukan Madinah ni. Dan bila kita sebut dah latas syita'i was-sayf, perjalanan mereka daripada Yaman ke Syam kan, mereka akan lalu luar kota Madinah, bukan tembus daripada Madinah. Walaupun Madinah dalam perjalanan mereka akan lalu daripada luar dia saja. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih Madinah ni? Kerana kedudukan dia di tengah-tengah Hijaz. Hijaz ni memang ada di tengah-tengah, dia di tengah-tengah Hijaz. Dia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di center untuk sebarkan agama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Seperti mana minggu lepas saya dah sebutkan, Maulana Yusuf rahmatullah alaih kata, yang tempat yang untuk dimakmurkan dengan ibadat adalah Makkahul Mukarramah, tapi usahanya Allah minta Nabi buat di mana? Di Madinah. Dan bila mana pemerintahan cuba ditegakkan di Madinah, Allah telah pindahkan ke mana? Minggu lepas saya sebut, tak ingat? Ke Iraq, ke Kufah. Bila mana mereka cuba nak bentuk kerajaan ataupun nak buat parlimen, nak buat pemerintahan sama sekali, pindah. Kita pergi ke Kufah.
Ini Madinah bukan tempat untuk korang bergaduh untuk pemerintahan. Ini tempat untuk buat usaha agama sahaja, tanpa kita bergaduh, tanpa kita fight untuk apa-apa kedudukan. Yang Madinah ni Allah Subhanahu Wa Taala sucikan daripada segala kerosakan, segala, kita tahulah kan dalam pemerintahan ni pelbagai zulumat. Selepas Nabi SAW, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun menyusul Nabi berhijrah, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, aku mula pulangkan barang-barang yang diamanahkan kepada Rasulullah. Sebab itulah Rasulullah digelar dengan nama apa, gelaran apa? Al-Amin. Sebab Nabi memegang amanah-amanah orang. Dia kata, aku telah pulangkan amanah tu dan aku berhijrah daripada Makkah ke Madinah, dan aku telah bertemu dengan Nabi SAW di Quba. Sebelum Nabi bergerak ke tengah-tengah Madinah yang digelar Madinah, Nabi berada di Quba, Ali telah sampai bertemu dengan Nabi SAW. Ada pendapat mengatakan bahawa ketika itu juga keluarga Nabi SAW telah berhijrah, diambil oleh Zaid bin Harithah. Nabi SAW utuskan untuk pergi ambil mereka. Keluarga Nabi siapa? Anak Nabi. Anak Nabi Zainab tak? Fatimah radhiyallahu anha dan Ummi Kulsum radhiyallahu anha. Zainab sebab dah kahwin masa tu, dia kahwin dengan orang Mekah nama Abu Al-As. Dia akan berhijrah selepas peperangan Badar nanti. Bila Abu Al-As jadi banduan peperangan, Nabi SAW akan bebaskan dia dengan syarat dia pulangkan, dia hantar anak Nabi SAW itu Zainab radhiyallahu anha. Dan bila dia hijrah tu, hijrah apa, Zainab ni adalah satu orang panggil tragedi lah kan. Dan Nabi SAW sendiri sebut, dia kata, anak daripada kalangan anak aku yang paling susah untuk aku adalah Zainab. Dia banyak bersusah untuk Nabi SAW, dan kerana Nabi banyak dia bersusah. Maka Fatimah radhiyallahu anha pun berhijrah, Ummi Kulsum pun berhijrah. Begitu juga keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, Asma radhiyallahu anha, Zubair bin Awam, suami kepada Asma radhiyallahu anha. Ketika Nabi sampai ke Madinah, dia on the way balik daripada Syam. Jadi dia jumpa dengan Nabi. Masa tu muda lagi, Zubair bin Awam muda lagi. Dia berikan pakaian putih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibeli di Syam. Sebab tu bila Nabi masuk ke kota Madinah, Nabi berpakaian putih bersih. Itu diberikan oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Asma radhiyallahu anha lah ketika dia berhijrah, dia mengandung kan. Aisyah radhiyallahu anha pula dah nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi berhijrah lagi. Sebab itulah bila mereka keluar daripada Makkah sampai ke Tanaim, tempat yang kita jadikan miqat kan, untuk orang yang nak buat haji kan. Kalau kita pergi Tanaim kan, sampai ke situ dia kata, unta aku lari. Maka ibu kata, apa nak jadi dengan pengantin ni kan. Masa tu dia kata dia pengantin barulah, dia baru berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka telah menyusul dan berhijrah ke Madinah, dan mereka menetap di rumah. Bila mereka bergerak, bila Nabi SAW bergerak daripada Quba sampai ke satu tempat, sepanjang jalan tu orang Ansar tahan, kata, ya Rasulullah, masuk, datang dah, jadilah tetamu aku. Ya Rasulullah, jadilah tetamu aku. Setiap orang minta. Tapi bila Nabi lalu depan rumah Abdullah bin Ubay bin Salul, dia seorang, dia kata, pergilah rumah orang yang panggil, tengok sini apa. Dia tak puas hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ketua munafik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada setiap orang, unta ini akan berhenti di mana Allah perintahkan dia untuk berhenti. Maka dia jalan. Dia berhenti di satu tempat yang ada beberapa pohon kurma, dan di situ mereka keringkan kurma-kurma. Kurma-kurma ni dikeringkan juga, tahu kan? Tahu? Urdu panggil cohare yang keringkan tu. Maka unta itu terus pergi ke situ dan dia duduk sendiri di situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, siapakah rumah yang paling dekat di sini? Maka Abu Ayyub Al-Ansari, nama dia apa? Khalid bin Zaid. Abu Ayyub Al-Ansari, dia kata, rumah saya ya Rasulullah kan. Abu Ayyub ni siapa? Abu Ayyub adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu awal-awal saya dah cerita dah, kata Hashim berkahwin dengan seorang perempuan di Madinah kan. Ingat nama perempuan tu adalah Salma. Jadi bila Hashim pergi berniaga ke Palestin, Hashim ni siapa? Atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, moyang lah kan, moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi berniaga di Syam, apa jadi? Dia meninggal dunia. Sebab tu dia panggil
Gaza Hashim kan, dia orang panggil. Maka Salmah ni telah melahirkan anak nama apa? Nama apa? Inilah ujian ni. Nama dia Syaibah kan. Tapi betul lah Abdul Muttalib, tapi nama dia bukan Abdul Muttalib. Maka dia dibesarkan pun di Madinah, sehinggalah Muttalib dapat tahu. Muttalib ni adalah adik kepada Hashim. Dia dapat tahu, ada orang datang bagi tahu, dia kata aku pergi Madinah, aku nampak seorang ni rupa orang Quraisy. Dia kata macam mana dia ada sana tak tahu. Maka Muttalib telah pergi sana dan dia jumpa budak tu, dia tengok pun dia kata aku dah agak dah. Kan dia kata ni mesti dia dah cam. Bila dia tanya orang Arab ni, mereka tahu nasab mereka. Dia tanya ayah kamu siapa, dia bagi tahu Hashim. Maka dia bagi tahu, kata engkau ada kedudukan di Mekah. Dia tahu kau buat apa di sini. Dia telah bawa, dan bila sampai ke kota Madinah, sampai ke Makkah, semua orang tanya dia siapa dia tak nak bagi tahu. Kalau dia bagi tahu kantoi, nanti berita akan sampai dan takut orang Madinah pula datang serang, nak ambil budak ni bawa balik kan, sebab dia anak kepada Salmah. Dia diam. Jadi orang kata diam, mungkin dia kata ni adalah hamba kepada Muttalib kot. Maka lekatlah nama Abdul Muttalib. Keluarga Salmah ni lah yang ada di Madinah, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ikutkan, kalau Hashim moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salmah pun moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana menetap di Madinah. Suatu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, Abu Ayyub Al-Ansari adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan yang sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan dia telah memberi dia telah melayan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan layanan yang terbaik. Abu Ayyub Al-Ansari mula-mula dia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di bawah kan, dia kata mudah untuk orang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu hari tu, lepas beberapa hari, dia terfikir, kata mana boleh aku duduk atas, nak masuk Nabi bawah kaki aku ni, tak boleh jadi. Dia turun. Malam tu dia orang tidur suami isteri rapat ke dinding supaya kedudukan dia tak atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok tu dia pergi, dia pujuk Nabi, kata ya Rasulullah tidurlah atas. Nabi kata kenapa? Nabi kata saya okey di sini sebab orang kerap datang jumpa saya. Dia kata mana boleh, kata kami tidur ke atas, kaki kami atas kepala Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun pindah ke atas. Dia ada satu cerita, setiap hari dia akan masak makanan untuk Nabi, dia akan bagi semua kepada Rasulullah. Semua dia akan bawa, semua hantar makanan kepada Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mereka dah makan, yang baki barulah dia akan makan. Dan dia akan tanya mana Rasulullah makan, daripada bahagian tu dia akan makan. Satu hari dia hantar makanan, Nabi SAW tak makan. Dia pun terkejut, dia naik. Bila makanan turun, Nabi tak sentuh pun. Dia kata ya Rasulullah tak sedap ke? Tak makan ke? Rasulullah SAW kata bukan tak sedap. Dia kata aku tak makan benda ni kerana aku bercakap dengan orang yang kau tak bercakap dengannya. Dia tanya siapa? Dia kata apa maksud ya Rasulullah? Rasulullah kata ni makanan yang dibuat oleh bawang putih yang mentah, jadi dia akan berbau mulut, dan aku bercakap dengan Jibril alaihissalam. Jadi tak sepatutnya aku makan. Tapi kata kamu boleh makan. Dia kata haram ke Rasulullah? Dia kata Rasulullah tak haram, tapi untuk aku kerana aku bercakap dengan Jibril dan ini bawang putih yang mentah. Daripada sinilah Nabi SAW bersabda, kata orang yang bau makan bawang putih jangan ke masjid kan. Itu bawang putih mentah. Kalau kita dah masak dah hilang bau dia kan, lepas tu kita gosok gigi, boleh dah, tak ada masalah. Ni kalau bawang putih yang mentah ni, dia akan menyebabkan bau busuk kan, mulut kita akan berbau. Nabi SAW kata kepada dia, bukan haram, tapi aku bercakap dengan orang yang kamu tak bercakap dengannya, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Maka Nabi tak makan. Daripada sinilah kita selalu dengar kan tentang bawang putih kan. Itu yang dimaksudkan dengan tidak digalakkan memakan bawang putih dan pergi ke masjid. Itu saja. Nabi SAW dikatakan berada di rumah Abu Ayyub Ansari selama 6 bulan lebih kurang. 6 bulan Nabi SAW duduk di rumah Abu Ayyub Ansari, dan ketika itu mereka dah mula bina Masjid Nabawi. Mereka terus mula pembinaan Masjid Nabawi. Dan Nabi sendiri menyertai pembinaan tu. Maulana Yusuf rahmatullah alaih kata Nabi sendiri akan angkat batu, para sahabat semua kan. Masa itulah mereka akan mengungkapkan nasyid yang kita selalu dengar, doa tu kan. Doa tu ada dua versi, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, ataupun Allahumma la ajra illa ajral akhirah kan. Itu
faghfir lil ansari wal muhajirah. Jadi mereka akan ungkapkan syair ni sambil-sambil mereka buat, mereka angkat batu, perempuan mereka pun buat kerja, laki mereka pun buat kerja, masing-masing angkat. Mereka akan bekerja sama sehinggalah mereka bina Masjid Nabawi. Dan zaman dulu nak bina dinding ni bukan benda mudah kan. Bila dah terbina dinding, di sebelah dinding tu mereka bina pula rumah-rumah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka daripada situlah ada pintu daripada hujrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Masjid Nabawi, daripada rumah Abu Bakar ke Masjid Nabawi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat, Nabi kata tutup semua pintu-pintu kecuali pintu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, menunjukkan bahawa selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang paling tinggi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar lah yang akan jadi khalifah. Nabi dah bagi clue, walaupun Nabi tak lantik, Nabi dah bagi clue. Ada seorang perempuan datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata dia perlukan sesuatu. Nabi kata, "Tak apa, besok datang saya akan tunaikan." Dia kata, "Kalau Rasulullah tak ada dah besok?" Nabi kata, "Jumpa Abu Bakar nanti." So, Nabi bagi clue lah, kata selepas Nabi kedudukan paling tinggi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mereka telah bina masjid. Nabi surah rahmatullahi alaihi ada cerita, kata masa ketika mereka membina Masjid Nabawi itu, orang-orang mereka mengungkap syair seperti saya cerita tadi. Uthman radhiyallahu anhu pun ada ketika itu kan. Uthman radhiyallahu anhu pun telah berhijrah daripada Habsyah ke Madinah kan. Dia dah berhijrah awal ke Habsyah kan. Maka dia berhijrah ke Madinah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Mereka semua angkat batu, tapi Sayyidina Uthman sebab pakaian dia pakaian baru, dia angkat batu pun dengan apa? Dengan hati-hatilah, tak kena batu, tak kena baju. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu macam main-main, apa dia kata, dia kata ada juga orang angkat batu macam tu kan. Jadi diorang main-main, tapi masa tu bila Ammar bin Yasir dia pun ungkap perkara yang sama, maka Uthman radhiyallahu anhu ambil batu baling kat dia. Main-main juga, bukannya nak menyakiti dia ke apa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat lain, Nabi tinggalkan mereka. Jadi mereka sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kan dengan apa yang mereka buat ni. Tapi Ammar bila pergi jumpa Rasulullah, mereka kata, "Ammar, kau punya pasal lah." Kita pergi jumpa Nabi, pujuk Nabi. Mereka jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Waihaka ya Ammar, kan taqtuluka fi'atul baghiyah." Kata, malangnya kau ya Ammar, kerana golongan yang jahat akan bunuh kamu. Maksud Nabi nampak gambaran tu akan berlaku peperangan antara orang Islam kan di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an, ketika itu terbunuh Ammar bin Yasir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah, pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bina adalah masjid. Pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bina, ini memang muttafaq alaih, semua orang meriwayatkan perkara yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bina, yang pertama adalah Masjid Nabawi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hidupkan masjid dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam makmurkan rumah sendiri. Dan ini nak beritahu kepada kita kedudukan masjid yang begitu penting dalam kehidupan kita. Kalaulah kita utamakan rumah kita, kalau Nabi utamakan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak adalah tersebar hidayat ke seluruh alam kan. Tempat yang mereka bina masjid tu adalah tanah kepada dua anak yatim nama Sahal dan Suhail. Mereka ni anak yatim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai di situ, Nabi nak jadikan tempat itu untuk Masjid Nabawi. Nabi tanya, tanah ni milik siapa? Maka As'ad kata ni adalah milik Sahal dan Suhail, anak yatim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil mereka. Mereka kata, "Ya Rasulullah, kami hadiahkan untuk kau ya Rasulullah, untuk Allah kami bagi." Nabi kata, "Tak, kami akan beli." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bayar dan beli. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bina rumah Allah Subhanahu wa taala di atas tanah yang dibeli. Ada satu kisah di zaman Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Nabi Daud alaihissalatu wassalam, bila Nabi Daud alaihissalatu wassalam bina kembali Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni dibina lama dah kan, sebelum tu lagi. Ada yang berpendapat di zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam lagi, lama sangat. Maka bila dibina semula, dia nak besarkan kawasan masjid, ada satu rumah setinggan di situ. Maka dia telah perintahkan, kata runtuhkan dan gantikan rumah setinggan tu dengan rumah lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tak boleh, kata engkau kena beli daripada dia, tak boleh gantikan, beli. Kalau dia izinkan barulah boleh tubuhkan masjid di atas tu, kata tak boleh. Nabi Daud alaihissalatu wassalam pergi pujuk dia tak nak jual.
maka terhentilah pembinaan Masjid Aqsa ketika itu. Selepas Nabi Daud AS meninggal dunia, Nabi Sulaiman AS pergi jumpa dia untuk negotiate. Dia letak harga punya lah tinggi sampai tak boleh nak beli. Nabi Sulaiman AS minta kurang, dia tak boleh. Nabi Sulaiman minta kurang, dia naikkan lagi harga. Nabi Sulaiman minta kurang, dia naikkan lagi harga. Nabi Sulaiman kata, tak nak jual tak payah jual lah, banyak lagi tempat ada. Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Sulaiman, adakah harta yang kau miliki lebih bernilai daripada rumah Allah? Maka Nabi Sulaiman telah bagi segala apa yang diminta, yang didiman oleh tuan tanah tu, dibeli, dibayar, dan dia bina Masjid Al-Aqsa dengan tanah tersebut. Itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Walaupun ada orang berikan kepada Nabi, kata tak apalah, ambillah, maka Nabi beli tanah tu dengan harga. Sebab Nabi SAW kata ni anak yatim, mana boleh dia bagi dia punya harta sedangkan dia belum lagi baligh lagi kan, dia belum lagi mumayyiz, dia tak tahu nak membezakan. Maka Nabi beli daripada sahabat tersebut. Dia sahabat lah kan, Al-Ansar. Para muhajirin yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah, mereka ni bukannya seperti mana kita buat cerita mereka berhijrah kan, dengan sebenarnya perjalanan mereka amat perik dan mereka tinggalkan segala-galanya. Mereka tinggalkan rumah mereka, mereka tinggalkan apa sahaja yang mereka miliki, apa yang mereka sempat bawa saja mereka bawa. Sedikit duit, binatang tunggangan, mereka tinggalkan semua. Sehingga ada sahabat ketika Fatah Makkah, bila mereka datang tengok rumah-rumah mereka telah dirampas, dijadikan rumah orang lain, mereka sedih. Ada seorang sahabat, saya lupa nama dia, dia begitu sedih sekali, dia berdiri di depan rumah dia. Nabi SAW hantar Sayyidina Osman, kata pergi jumpa dia, bagi tahu jangan sedih, Allah akan gantikan dengan syurga. Bayangkan kita tinggalkan kampung halaman kita, lepas 8 tahun datang tengok semua dah ambil tempat kita, mereka jadikan harta. Nabi kata jangan sedih, Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dengan mahligai di syurga. Para Ansar pun tak kurang, Allah puji mereka kan, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka utamakan para muhajirin. Mereka terus datang jumpa Nabi ya Rasulullah, kata kami ada kebun-kebun, separuh bagi kepada muhajirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan, sebab muhajirin ni mereka tak pandai berusaha atas tanah, mereka ni bukan orang sawah, maksudnya bukan orang yang pandai cucuk pertanian ni. Mereka daripada tempat yang kering kontang, tak ada apa-apa. Kamu buatlah pertanian, separuh daripada hasil tu berikan kepada muhajirin. Ya, apa orang Ansar buat? Mereka kata baiklah, sami'na wa ata'na. Apa mereka buat? Mereka akan, bila dapat hasil kurma tu, mereka bahagi dua. Satu mereka bahagi kecil sikit, maksud sedikit kurang, satu lagi banyak. Yang sikit tu mereka letak dengan apa, daun-daun, dengan ranting-ranting pohon kurma, bagi nampak banyak. Faham? Yang ni banyak sebenarnya. Yang ni mereka pura-pura bagi nampak banyak dengan mereka letak ranting-ranting. Jadi bila mereka bawa kepada muhajirin, kata pilihlah mana korang nak, mereka pun pilihlah yang ni, sebab yang ni nampak banyak. Mereka pun nak utamakan Ansar dengan nak bagi yang banyak kepada Ansar. Sedangkan orang Ansar pandai, dia letak ranting-ranting je bagi nampak banyak. Jadi mereka akhirnya ambil yang banyak. Orang Ansar begitu sekali usaha supaya muhajirin dapat yang baik daripada mereka. Itulah Nabi SAW telah tetapkan persaudaraan antara muhajirin dan Ansar. Seperti mana kisah yang famous tentang Abdul Rahman bin Auf kan. Sa'ad radhiyallahu anhu kata, aku ada kebun, aku orang kaya, separuh aku bagi kepada engkau. Aku ada isteri 2, kalau kau nak aku ceraikan satu, selepas iddah dia kau kahwin dengan dia. Abdul Rahman kata tak perlu, saya tak mau apa-apa pun, tunjukkan saya pasar. Dan dia pergi berniaga. Sebab tu kita kenal dengan Abdul Rahman bin Auf, orang yang pandai berniaga. Bukannya nak berniaga ni, perniagaan ini bukan perlu kepada kita duduk fikir bertahun-tahun kan, lepas tu tak tahu apa nak buat kan. Orang zaman sekarang ni faham bisnes tu penipuan. Dia ingat bisnes ni perlu pada trik. Kita kena mengayat orang, kena tipu orang boleh jadi bisnes. Bisnes ni adalah tijarah, jual dan beli dengan jujur, dengan amanah, dapatlah keuntungan. Maka dia kata tak apa, tunjuk saya pasar je. Dia bawa apa, butter je, pergi jual, untung sikit sehinggalah satu hari dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada riwayat mengatakan dia letak minyak wangi seketul. Dia orang dulu kalau nak wangi ni, dia orang letak bagi nampak wangian tu. Kalau kita nampak kotor kan, tumpuk kat baju.
dia letak seketul. Ada pula pandangan mengatakan dia letak za'faran dekat baju dia bagi warna kuning. Bila datang jumpa Nabi, Nabi kata, Abdul Rahman kata, apa cerita ni, lain macam nampak ni. Ya Rasulullah, saya dah kahwin. Nabi kata, kau bagi apa? Dia kata, saya bagi emas sebagai mahar. Maksudnya begitu cepat sekali dengan perniagaan dia. Bukan penipuan, dengan perniagaan jual beli dia. Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan kepada dia. Abdul Rahman bin Auf kata, rahsia kekayaan aku tak pernah beli dengan hutang, tak pernah jual dengan hutang, tak pernah sembunyikan aib suatu barang, dan aku tak pernah stokkan barang untuk naikkan demand. Faham kan? Ini saja dia kata yang aku buat. Dan mereka berniaga ikhlas. Orang yang berniaga nak jadi kaya ni sampai bila boleh jadi kaya? Kan? Perniagaan ni dijalankan kerana perintah Allah dan dijalankan mengikut syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dia akan dapat keuntungan. Dan dia pun tak kisah, dia kata untung ke tak untung ke, itu kan ketentuan Allah. Kerja saya berusaha dengan cara yang betul. Bila dia buat usaha, dapat manjadda wajada. Siapa yang berusaha, usaha apa saja dia akan dapat. Tapi kalau nak mudah kan, semua nak mudah, kalau boleh goyang kaki je keluar duit kan. Macam tu susah lah kan. Usaha kan, maksudnya dia buat usaha dengan cara betul, Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan. Tapi walau bagaimanapun, Ansar ni, Nabi SAW ada banyak sangat hadis. Tadi saya nak baca kan sini kan, tentang Ansar ni. Banyak sangat hadis Nabi SAW. Ada hadis Nabi kata, hubbul ansari minal iman. Menyayangi Ansar pun daripada iman. Menyayangi Ansar pun adalah sebahagian daripada iman. Nabi kata, laulal hijrah lakuntum ra'am minal ansar. Kalaulah bukan hijrah, kalaulah bukan peristiwa hijrah, maka aku akan menjadi bahagian daripada Ansar. Walau salakan nasu wadiyan wa sya'ban la salaktu wadiyal ansar wa sya'baha. Al ansaru syi'arun wan nasu ditharun. Dan kalaulah, seperti mana saya selalu sebut, kalaulah semua manusia pilih satu jalan dan para Ansar pilih jalan yang lain, aku akan ikut para Ansar. Ini pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi kan, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul munafiqi baghdul ansar. Tanda keimanan seorang itu adalah dia mencintai para Ansar. Tanda kemunafikan seorang itu dia membenci para Ansar. Begitu sekali. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq, faman ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Siapa yang sayang mereka, Allah sayang mereka. Siapa yang benci mereka, Allah benci mereka. Sebab mereka ni, mereka bagi segala-galanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang Muhajirin dalam hayatul sahabat Maulana Yusuf kata, mereka pergi mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau macam ni kami akan ketinggalan belakang lah. Semua mereka yang buat, mereka belanjakan harta, mereka bagi rumah kepada kami, mereka bagi makan kepada kami. Maka Nabi SAW kata, tidak, selagi mana kamu memuji mereka, kamu tetap akan dapat pahala seperti mereka. Maksudnya kena puji para Ansar. Nabi kata, ana silmun liman salamahum wa harbun liman harabahum. Aku akan beri keselamatan kepada siapa saja mereka berikan keselamatan, dan aku akan memerangi sesiapa saja yang mereka memerangi. Ini sayang Nabi kepada Ansar kerana apa yang mereka buat ni memang luar biasa lah kan. Memang luar biasa. Mereka sanggup semua, sehingga harta mereka bila mereka meninggal dunia pun mereka jadikan Muhajirin waris mereka. Begitu sekali. Sehinggalah turun perintah Allah, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Kata waris tak boleh, tapi selainnya dia pun nak bagi apa pun boleh bagi. Walau bagaimanapun kedudukan Muhajirin tinggi. Kerana apa? Kenapa tinggi? Kerana mereka ni tinggalkan semua untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bila datang perintah, mereka tinggalkan semua. Allah turunkan amaran pula, kalau mereka tak berhijrah, faulaika ma'wahum jahannam. Wajib hijrah tu adalah fardu ain. Hijrah tu adalah fardu ain. Kalau tak berhijrah, Allah kata faulaika ma'wahum jahannam. Semua orang, sampai turun ayat Quran, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah. Tak sama dengan mereka yang tak berhijrah dengan mereka yang berhijrah. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusuhum qalu fima kuntum. Dan bila malaikat, Allah sebut dalam Al-Quran, bila malaikat datang ambil nyawa mereka, iaitu orang-orang munafik di Mekah pun ada munafik juga. Mereka kata mereka dah beriman, tapi bila panggil untuk hijrah, mereka tak nak berhijrah.
Mereka kata, kenapa tak hijrah? Kunna mustad'afina fil ard. Mereka kata, kami lemah. Malaikat akan kata kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah tanah Allah, kan, bumi Allah luas, kenapa tak berhijrah? Maka Allah Subhanahu wa taala kata, maka mereka akan dimasukkan dalam api neraka Jahannam. Dengar tu, banyak orang yang uzur, yang lemah, yang memang tak ada kemampuan berhijrah, mereka dah mula takut bila ayat ni turun. Dan mereka kata, macam mana ni kami? Maka Allah turunkan ayat, kata tak apa, kecuali mereka illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan, kecuali mereka yang memang benar-benar lemah. Maka disitulah kisah yang saya bacakan dalam Hayatus Sahabah tadi berkenaan dengan seorang sahabat nama Damrah ibni Abil Ais. Bila dia mendengar tu, dia kata, saya kena hijrah. Dia kata, saya kena hijrah. Dia seorang yang buta. Dia kata, saya kena hijrah. Dia kata, saya boleh hijrah. Maka dia kata, bawalah, naikkan saya ke atas tunggangan unta. Dan kemudian dia keluar dengan barang-barangan dia dibawa. Dia keluar juga untuk berhijrah. Bila dia keluar daripada kota Mekah sampai ke Tanah Aim, dia meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang dia, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar daripada rumahnya untuk berhijrah dan kemudian dia mati, maka dia telah mendapat pahala berhijrah. Maksud tu, penghijrahan ni adalah kewajipan yang siapa pun tak boleh tinggal, mesti, sehinggalah Fatah Mekah. Selepas Fatah Mekah, Nabi kata tak ada hijrah, tak ada kewajipan hijrah lagi. Penghijrahan ni bila kita dengar macam mudah, tapi nak tinggalkan semua, bukan boleh bawa naik kontainer, naik lori macam kita. Semua mereka tinggalkan, seperti saya sebut tadi. Sehingga bila mereka balik ke Mekah selepas Fatah Mekah, menangis mereka tengok rumah-rumah mereka. Bukan itu saja, bila mereka berhijrah, diorang ni ambil semua harta-harta mereka ni, buat jadikan harta mereka. Orang musyrik ni mereka jadikan harta mereka. Bukan setakat itu, kafilah yang pergi berniaga selepas itu, kafilah mereka yang gerak ataupun sepatutnya sampai kepada mereka bekalan makanan daripada Syam, daripada Yaman, daripada sana sini, semuanya mereka rompak dan bawa balik ke Mekah. Mereka tak dapat apa-apa. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah untuk keluar, untuk pergi serang kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Kan di situlah selepas itu akan mula peperangan Badar. Baiklah, kita berhenti di sini sekejap. Kita cerita tentang orang Yahudi pula. Sekarang ni orang Yahudi ada di Madinah, kan. Kita dah tahu mereka datang dari mana? Nabi Musa AS bawa mereka. Nabi Musa AS bawa mereka. Perjalanan balik, Nabi SAW kata, Nabi akhir zaman akan datang, maka menetaplah mereka, menetap di situ. Dan mereka wasiat pula kepada anak-anak mereka, kan, kata nanti kami, bila datang Nabi, nanti engkau beriman dengan mereka dan sampai bantu Nabi SAW dan sampaikan salam kami kepada Nabi dan beritahu kepada Nabi kami telah beriman dengan Nabi SAW. Tapi bila Nabi datang, tak mau, dia tak nak, ego, tak boleh, dia kata mana boleh, kan. Mereka tak nak, mereka punyalah geram dengan Nabi SAW, dengan orang-orang Islam, orang Aus dan Khazraj. Sebab apa? Mereka mula nampak kata mereka ni dah mula bertamadun dengan datangnya agama Islam. Jadi mereka tak nak terima. Orang Yahudi pula, mereka ni sentiasa akan kata kita orang ni golongan yang dizalimi, kita orang dihalau keluar daripada Madinah. Nanti kita belajar, semua mereka ni dihalau keluar daripada Madinah kecuali Banu Quraidah, semua kena bunuh. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, semua diperintah untuk bunuh. Bunuh maksudnya pancung, bukan perang, pancung seorang-seorang. Yang lain Banu Nazir dan Banu Qainuqa dihalau keluar daripada Madinah. Jadi mereka memang tak puas hati dengan orang Islam, kata, dan mereka kata orang Yahudi ni asyik kena halau je, kan, daripada Syam pun kena halau, daripada Madinah pun kena halau. Tapi mereka tak cerita apa yang mereka buat sampai kena halau. Itu mereka tak cerita. Selepas peperangan Badar, mereka boleh mengejek, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, alah, bolehlah lawan dengan orang musyrik, diorang ni tak ada tamadun, diorang tahu apa, kan, cuba lawan dengan kami. Sedangkan mereka telah buat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kata kami akan beri perlindungan kepada Nabi, dan siapa sahaja menentang Nabi, kami akan menentang mereka. Tapi bila keluar peperangan Badar, seorang pun tak ikut, seorang pun tak bantu, kan. Bukan Badar, Uhud.
Seorang pun tak bantu, seorang pun tak keluar, tak bagi bantuan. Sebab Badar ni memang mereka pergi serang, kan? Mereka pergi serang di luar, bukan di dalam kota Madinah. Tapi Uhud berlaku di Uhud lah, dalam kawasan Madinah. Mereka tak bantu. Bahkan sebaliknya mereka kutuk pula, kan? Mereka kata, alah, bolehlah lawan dengan orang musyrik, cuba lawan dengan kami. Ada satu peristiwa yang berlaku di Banu Qainuqa bila para sahabat pulang daripada peperangan Badar, kan? Mereka tak puas hati. Mereka tak puas hati, kan? Dan apa mereka buat? Ada seorang perempuan ni, dia pergi ke pasar Banu Qainuqa ni untuk beli sesuatu, dan salah seorang Yahudi dia tarik baju perempuan ni, dia tarik dari belakang. Dia tarik je, perempuan tu terbogel. Sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi tempoh kepada mereka. InsyaAllah bila kita sampai kepada situ, saya akan cerita dengan detail bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tempoh kepada mereka untuk mereka keluar daripada Madinah. Diorang ni memang tak nak, mula-mula tunggu, bila datang tak nak beriman. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, yang bagi bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang Ansar, orang Yaman, kan? Aus dan Khazraj. Orang Yaman ni bukannya orang kaya-kaya, biasa saja mereka, tapi mereka yusiruna ala anfusihim, semua mereka bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, kepada para sahabat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, iman pun, iman yang paling baik Yamaniyah, wal hikmatu Yamani. Iman pun yang terbaik iman orang Yaman, dan hikmah yang terbaik pun hikmah Yaman. Maksudnya wisdom, pengetahuan mereka. Sebab mereka Aus dan Khazraj ni daripada Yaman. Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam puji mereka. Sampai ke hari ni orang-orang Yaman ni adalah orang-orang yang baiklah. Maksudnya kita terkenal dengan lemah lembut mereka, sifat akhlak mulia mereka, kan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut, kata orang Yaman ni iman mereka iman yang terbaik, dan wisdom mereka wisdom yang terbaik. Mereka inilah yang telah beri penempatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana ataupun lebih baik daripada mereka menjaga keluarga mereka sendiri. Keluarga mereka pun mereka biarkan kelaparan, dan mereka beri makan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para muhajirin yang datang. Itulah Allah Subhanahu wa taala sayang sangat mereka. Allah Subhanahu wa taala telah puji mereka dalam Al-Quran. Allah bagi tahu, yusiruna ala anfusihim, mereka ni telah beri keutamaan kepada orang lain walaupun diri mereka sendiri dalam kebinasaan. Ini orang Ansar. InsyaAllah kita pun kena jadilah, sama ada nak jadi muhajirin ataupun Ansar, kan? Jangan jadi golongan yang ketiga, iaitu apa? Jutawan. Penghijrahan, saya rasa Suhaib Ar-Rumi saya dah cerita itu, kan? Tentang Suhaib Ar-Rumi ni. Dah cerita dah? Dah cerita dah Suhaib Ar-Rumi? Suhaib Ar-Rumi ni, dia pun berhijrah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah juga. Maksudnya sepatutnya dia nak berhijrah pada masa yang sama, tetapi tak dapat. Sebab apa? Orang-orang dah tahan dia. Dia baru nak keluar daripada Mekah aja, mereka serbu, mereka tahan dia. Sebab apa? Dia seorang, masa dia datang Mekah, dia seorang hamba. Tapi hamba ni boleh juga bagi offer kepada tuan. Dia kata, okeylah, kalau saya buat kerja sekian, kamu bebaskan saya. Tuan kata, okeylah, kalau kamu boleh dapatkan keuntungan sebanyak ni, aku bebaskan. Sehingga dia bebas, dan dia mula berniaga dan jadi orang kaya. Dia nak keluar je, orang Quraisy dapat tahu, dia orang tahan dia. Mula dia kata, aku ada anak panah ni, dia kata, selagi tak habis anak panah aku tak akan bergerak daripada sini. Maksudnya aku akan sorang-sorang, aku akan attack. Dan aku ada pedang, kata, selagi pedang ni tak kena korang semua, aku tak akan bergerak daripada sini. Dia kata, aku seorang yang mahir dalam memanah dan juga dengan menggunakan pedang. Tapi dia kata, aku ada offer, dia kata. Aku ada harta yang aku sembunyikan di sekian-sekian tempat, dan aku ada harta ni, kau ambil semua harta ni, kau biarkan aku pergi. Aku pun tak nak penumpahan darah, sebab dalam haram, kan? Tanah haram mana boleh tumpahkan darah. Kata, benarkan aku pergi. Maka dia pun pergi. Bila dia sampai ke Qubah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sambut, dan Nabi kata, untungnya perniagaan kamu wahai Suhaib, untungnya perniagaan kamu wahai Suhaib. Turun. Maka Suhaib pun pelik, bagaimana Rasulullah tahu? Rasulullah kata, dia kata, adakah ayat turun? Rasulullah kata, ya Allah turunkan ayat Quran tentang Suhaib.
wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dia telah jual segala-galanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia telah beli agama Allah dengan memberikan segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala telah puji dia. Ini salah seorang yang penghijrahan dia dalam setiap kitab disebut, dalam kitab Hadis Sahabah pun ada, dalam Al-Bidayah wan Nihayah pun ada tentang Suhaib Ar-Rumi, kerana dia telah berikan segala-galanya. Kalau kita nak bagi tak? Boleh bagi? Boleh itulah kejap lagi lah. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum majma'in kan, mereka sanggup tinggalkan semua rumah mereka, mereka tinggal keluarga mereka, mereka tinggalkan harta mereka, mereka bagi pula kepada orang lain asalkan mereka dapat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, saya dah beriman." Nabi kata, "Okey, sekarang ni kau nak buat apa? Nak hijrah?" Itulah perkataan hijrah batta tu kan, hijrah batta ataupun badi. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beza dia? Dia kata sama. Nabi kata, sama ada kamu nak balik kepada kaum kamu tinggal dengan mereka, ataupun kamu berhijrah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah pilih duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tinggalkan semua, duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisam'i wa ta'ah. Maksudnya apa saja Nabi kata, kena dengar dan taat. Mereka ni sebab lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kesusahan dan mereka sanggup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ni kita nampak, oh ini VIP boleh lah kan. Kan dia ada rumah besar, kereta besar kan, dia orang kaya kan, banyak duit, boleh lah saya ada apa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang Nabi lah tak ada apa-apa. Nabi tak ada apa-apa. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak ada apa-apa. Makanan pun tak pernah cukup. Kalau ada Nabi buat apa? Nabi agihkan. Ada satu kisah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada keperluan, Nabi akan hantar siapa? Bilal radhiyallahu anhu untuk pergi berhutang. Sehingga jumpa seorang Yahudi. Orang Yahudi ni dia punya perniagaan, dia orang kebanyakan, satu mereka buat pertanian, dan kedua mereka bagi hutang dan ambil apa? Riba. Riba. Itulah perniagaan mereka tu, mereka kaya. Riba. Dan siapa tak boleh bayar balik, mereka jadikan hamba mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hantar Bilal radhiyallahu anhu untuk pergi meminta hutang supaya Nabi dapat berikan, sempurnakan keperluan orang Islam yang datang ke Masjid Nabawi. Jadi Bilal radhiyallahu anhu kata, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar saya jumpa seorang Yahudi. Orang Yahudi kata, "Buat apa kau susah-susah pergi sana sini? Perlu je datang jumpa aku akan bagi banyak mana pun." Satu hari orang Yahudi tu tiba-tiba datang ke Masjid Nabawi, dia kata pulangkan balik semua. Sekarang juga Bilal kata, bukan ke tempoh dia belum sampai lagi. Dia kata aku tak tahu, jangan, dia kata kau ni penipu, Nabi kau pun penipu. Dia kata itu lah. Bilal kata belum sampai masa, aku tak ada apa-apa, Nabi pun tak ada apa-apa. Maka Bilal radhiyallahu anhu kata aku pun dah takut dari kata orang Yahudi akan bunuh. Kata malam tu aku buat keputusan untuk pergi ke tempat lain, untuk sembunyikan diri. Sebelum waktu subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar wakil, kata pergi panggil Bilal. Bila Bilal sampai, Nabi tunjuk, kata Allah telah hantar kan unta-unta dengan segala harta perniagaan ataupun harta dagangan di atas unta tu. Bilal kata nak ambil. Nabi kata nak ambil, Bilal pergi bayar hutang. Bilal pergi bayar hutang sehingga ada lebih. Nabi tanya ada lebih, kata ada. Nabi kata pergi lagi. Nabi tak balik rumah. Nabi tanya, dia kata ada lagi sikit. Nabi kata pergi agihkan juga. Sampailah habis semua, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kehidupan mereka. Kita boleh hidup seperti mereka? Kenalah kan nak masuk syurga. Kita belajar ni bukan untuk haluan telinga. Usahalah sikit-sikit kan, tak boleh banyak-banyak pun, sikit-sikit kan. Apa yang ada cubalah belanja. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata zakat untuk orang, dia kata kami gunakan keperluan mereka, kami selebihnya semua kami bagi zakat, kami bagi sedekah, tak simpan langsung. Kita kira 2.5%. Itu pun kalau terlebih sikit, kita astagfirullah, terlebih bayar ni, ya Allah. Alang-alang dah sebut pasal bayar zakat ni, ramai orang tanya saya soalan tau. Kata apa? Saya baru dapat EPF, adakah saya kena bayar zakat? Saya baru dapat ASB keluarkan, adakah saya kena bayar zakat? Kan? Maksudnya dia selama ni dia tak tahu tentang kefarduan zakat tu seperti mana. Macam mana nak bayar zakat, dia tak tahu.
Kalaulah setiap orang fikir, okey, hari ni saya dapat duit, saya kena tunggu daripada hari ni cukup setahun baru saya keluarkan zakat. Habis tu besok dia dapat duit tu, dia tunggu lagi setahun untuk tu pula. Lepas tu lusa dia dapat duit, dia tunggu lagi setahun untuk tu. Jadi setiap hari ke dia nak bayar zakat tahun depan? Faham tak? 1 Januari dapat duit, 1 Januari bayar zakat. 2 Januari dapat duit, 2 Januari bayar zakat. Tengok setiap hari dapat duit, kata setiap hari saya bayar zakat tahun depan. Macam tu. Sebenarnya zakat ni nak bayar, kita kena tetapkan bulan. 1 bulan kita tetapkan dalam 1 tahun. Fixkan. Contoh, saya tetapkan saya akan bayar zakat pada bulan Ramadan. EPF tu saya dapat bulan Muharram ke, Rabiul Awal ke, Rabiul Akhir ke, tak payah bayar zakat lagi. Sampai ke bulan Ramadan, buat kiraan daripada Ramadan lepas hingga ke Ramadan ini, berapa banyak baki harta saya yang ada, keluarkan zakat terus daripada keseluruhannya. Faham? Kalau tidak, macam saya sebut tadi lah, macam mana nak bayar zakat? Setiap hari nak bayar zakat tahun depan? Setiap bulan nak bayar zakat ke? Macam mana nak ingat? Macam mana nak ingat? Saya dapat hari tu bulan Februari. Okey. Tu bulan Mac dapat pula duit lain kan, BPN pula. BPN ke apa? BSH, BPN lagi apa? Banyak KWSP apa, iSinar, iSinar. Bila nak bayar zakat tunggu, kata iSinar dapat 10 Mac. Jadi saya belajar zakat, kata 10 Mac hingga 10 Mac baru keluarkan zakat. Kan? Macam tu sampai bila dia nak bayar zakat dan macam mana dia nak bayar zakat? Maka buat, tetapkan satu masa, puratakan semua. Kan? Jadi nak mula daripada bulan apa? Mulalah daripada bulan bila kamu jadi sahibun nisab. Bila kamu dah tahu kamu dah memang sepatutnya wajib ke atas kamu bayar zakat, daripada bulan tu kata okey, tahun depan bulan ni memang saya dah kena bayar zakat. Tak apalah, duit masuk tu masuklah kan. Masuk okey, EPF dapat, apa macam-macam dapat, ASB dapat, saham dapat, itu dapat, ini dapat, kumpul semua sampai bulan yang daripada dia mula jadi sahibun nisab yang wajib bayar zakat, sampai ke bulan yang sama pada tahun depan, kira semua. Kira semua tu masuk apa? Kira lah masa tu ada berapa banyak baki. Kan? Ada berapa banyak baki dan apa yang keperluan lain yang dia nak keluarkan, tolak siap-siap, selebihnya keluarkan zakat. Banyak orang kita ni bayar zakat pun dengan kiraan yang salah. Saya pernah sebut. Tapi ialah perkara ni mungkin kita ambil yang apa kata itu sahaja yang fardu kan. Sebenarnya zakat ni kita bayar atas apa harta yang kita miliki, betul tak? Sekarang ni kita bayar zakat atas apa? Pendapatan saja. Betul tak? Kita bayar zakat untuk pendapatan saja. Adakah kita bayar zakat untuk harta yang kita ada? Tak ada. Kita ikut sistem tax. Zakat atas pendapatan. Atas harta tak pernah kira pun. Kalau kira, siapa yang akan bayar zakat paling banyak? Menteri ya. Berapa banyak dia orang ada? Bilion, 80 bilion. 80 bilion, berapa banyak kena bayar zakat? Bilion. Faham? Banyak tau. Sebab itulah ada lagi orang-orang miskin macam saya kan. Banyak orang kaya tak keluarkan zakat. Kiraan tak betul. Jadi buat kiraan yang betul kan. Jadi para sahabat punya zakat, mereka kata kami ambil yang baki semua kami bayar zakat. Itu, tapi itu kedudukan yang tinggi. Dah pukul berapa jam? 10 suku dah. Lewat dah. InsyaAllah kita akan sambung lagi daripada situ. Mungkin kita akan masuk ke fasa peperangan Badar. Kita pun tahu peperangan Badar ni berlaku pada bulan apa? Kita pun bakal kita bakal bertemu dengan bulan Ramadan insyaAllah kalau umur panjang. Jadi siapa yang tak bayar zakat lagi, bayarlah zakat kan. Bayar zakat. Sebab tu saya tahu kenapa kita tak tetapkan zakat tinggi. Sebab kalau tetapkan zakat yang sebenar, orang yang menetapkan tu kena bayar paling banyak nanti. Faham? Faham tak? Siapa faham dah, tak faham nanti tanya bila saya dah tutup live nanti. Kalaulah ditetapkan zakat kena bayar dengan nisab yang sebenarnya, maka orang yang menetapkan zakat itulah yang kena bayar paling banyak zakat nanti. Faham? Sebab dia lah paling kaya. Sebab tu dia kata bulan-bulan kan dah dapat pendapatan, kita dah bayar tu dah kira okey dah tu kan. Dah habis tu yang 80 bilion tu tak ada zakat. Kalau 80 bilion
2.5% jadi berapa? Ha? Okeylah. Kita habis majlis kat sini, lepas tu kita mula sesi soal jawab Okey, kita punya ha?